Dan demikian nufassilu kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, tafsilkan, jelaskan, huraikan al-ayat, ayat-ayat Al-Quran, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, hujjah, dalil dan sebagainya, ya. Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Kita sambung ayat berapa? 25. 55. An-An'am. Ada Quran tak? Silap tafsir. Ada terjemahan Quran tak? Siapa ada? Bawa yang lain. Ada sikit? Ya, mana-mana yang ada yang nak guna. Ada Quran tak? Quran belakang tu ada tak? Kau nak tengok nanti? Masih pakai. Pakai apa? Nak conteng Apa era tak? Al-A'raf. Ada tafsir Al-Quran. Okey, ini ambil. Senang nak conteng. Masih. Al-An'am. 55. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul An'am ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Wa kadzalika, dan demikian nufassilu kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, tafsilkan, jelaskan, huraikan al-ayat, ayat-ayat Al-Quran, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, hujjah, dalil dan sebagainya, ya. Jadi maknanya agama kita ni adalah agama yang tertegak di atas dasar ilmu. Agama kita ni dia tertegak atas dasar dalil. Ya, ayat itu jelas dari sesuatu sudut, ya. Kenapa? Karena Allah kata, Allah nufassil, Allah terangkan, Allah jelaskan, ya. Jadi kalaulah sesuatu perkara dalam agama tu tak jelas, ya, sesuatu perkara dalam agama tu tak jelas, tak clear, jadi jalan selamatnya adalah kita meninggalkan perkara yang tidak jelas. Kerana agama ni dia adalah perkara yang jelas, ya. Oleh kerana itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi panduan kepada kita, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu, yang tak jelaslah. Ila ma la yuribuka, kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Yakni perkara yang jelas, ya. Jadi panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil perkara yang clear, crystal clear, perkara yang jelas, tinggalkan perkara yang tidak jelas, ya. Contohnya, kalaulah ada sesuatu amalan, jelas ke tak jelas, ya, jelas ke tak jelas. Kalau tak jelas,
Nak buat ke tak buat? Tak buatlah, tinggalkan. Kita tak perlu menyalahkan sebab mungkin kita tak jumpa dalil lagi. Jadi bagi kita tak jelas amalan itu. Ya, biasanya amalan sunat, amalan-amalan fadilat, amalan-amalan tambahan tu tak jelas, tinggalkan dulu. Ya. Sehingga jelas bagi kita, barulah kita beramal kerana kejelasan sesuatu perkara itu. Baik, kita baru masuk awal bulan Muharram. Kita baru masuk awal bulan Muharram, dan biasanya masyarakat kita pada awal bulan Muharram ni dia ada satu amalan. Apakah amalan tu? Apa dia? Berpuasa sunat bila tu? 9 dan 10. 9 dan 10. Yang tu jelas ke tak jelas? Jelas. Jadi amalkanlah. Jelas. Satu. Apa lagi amalan? Bila masuk awal bulan Muharram. Doa awal tahun. Doa akhir tahun. Doa awal tahun, doa akhir tahun. Amalan tu jelas ke tak jelas? Kenapa jelas? Apa dalil dia? Tak jelas. Kalau jelas, amalkanlah. Kalau jelas, amal. Tak ada masalah. Kalau tak jelas, tak jelas, tinggalkan dulu. Simple matematik kita. Kalau jelas, amalkan. Jelas tu makna kita faham. Dalil dia begini. Cara pendalilan dia. Cara dalil dia doa je lah. Kan? Doa akhir tu. Baca je lah doa tu. Bukan payah mana pun. Kan? Jadi, amalkanlah. Kalau tak jelas, betul kan Nabi ajar doa ni? Kata ustaz tu Nabi ajar. Kata ustaz ni Nabi tak ajar. Tak jelas. Tinggalkan dulu. Dia bukan menentukan syurga neraka ni. Kalau baca doa akhir tahun, masuk syurga. Kalau tak baca, masuk neraka. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu kan. Dia hanya doa lah. Doa semata-mata. Itu maksud saya lah. Kita tengok sesuatu perkara tu jelas ataupun tidak. Sebab dalam ayat 55 ni, bila kita baca, maknanya kejelasan itu. Wa kadzalika nufassilul ayat. Demikian Allah terangkan sesuatu perkara itu. Allah jelaskan sesuatu perkara. Maknanya, tabiat agama kita itu, dia adalah jelas. Baik, itu satu. Yang keduanya, kalau kita amati doa akhir tahun, doa awal tahun, siapa yang baca doa akhir tahun baru ni? Baca. Okey. Kalau kita baca doa akhir tahun, awal tahun, sebenarnya kita sudah membaca doa akhir tahun every day. Bukan. Doa yang kita baca akhir tahun, doa khusus tu, sebenarnya doa tu sudah kita baca tiap-tiap hari. Kenapa? Apa isi kandungan doa akhir tahun? Apa dia? Keampunan dosa. Allahumma ma'amilna fi hadhihi sanati. Ya Allah, apa yang aku buat pada tahun ni daripada dosa, daripada maksiat, aku belum bertaubat, ampunkanlah aku. Isi dia ialah doa minta ampun. Hari-hari baca tak? Baca dah. Kemudian satu lagi. Allahumma ma'amilna fi hadis sanati min khairin. Apa yang ya Allah aku buat pada tahun ni daripada kebaikan, terimalah. Baca tak? Ya Allah, terimalah solatku, terimalah puasaku, terimalah amalanku. Doa tu baca tak hari-hari? Ya. Jadi sebenarnya kita duk baca dah. Maknanya kalau kita tak baca waktu maghrib tu, waktu asal tu, tak apa pun baca dah. 360 hari tu baca dah. Baca dah. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidina. Allahumma taqabbal minna salatana tammah.
waghfir lana, tu ya. Kan? Cuma dia buat bahasa, dia susun bahasa balik. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanati, ya. Bahasa Arab, ya. Jadi doa akhir tahun tu sebenarnya kita dah baca hari-hari. Begitu juga doa awal tahun. Doa awal tahun kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Kita minta lindung pada Allah daripada syaitan. Kita baca tak doa minta lindung hari-hari? Apa dia doa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari-hari tu baca dah. Maknanya 360 hari itu darab sehari berapa kali kita baca dalam sembahyang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 17 rakaat, 17 kali dah tu baca auzubillah. Jadi maknanya taklah besar sangat doa akhir tahun awal tahun tu. Kerana doa yang kita baca hari-hari itu lebih utama. A'udzubillah tu daripada Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bukan kata nak tak boleh baca lah baca. Tapi kalau tak baca tak ada masalah apa. Kerana kita dah baca setiap hari doa minta ampun, doa terima amalan dan doa minta lindung daripada syaitan, ya. Jadi tengok balik doa akhir tu, makna yang saya sebutkan tu. Baru kita jelas dari sudut makna dia. Kemudian wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin, supaya jelas sabil, jalan orang yang melakukan dosa. Tastabin tu daripada perkataan istabana yastabinu. Yastabinu dia ada dua, yastabinu, tastabinu. Jadi ada lam tu jadi li tastabina. Na tu asalnya tastabinu, tapi kerana ada lam dia jadi tastabina. Baik. Kalau mengaji bahasa Arab, kalau ta yang pertama tu, ta yang pertama tu adalah untuk perempuan. Ta yang pertama adalah untuk perempuan. Kalau lelaki ataupun muzakkar, dia guna ya. Yastabinu. Ya. Macam kita kata yazhabu, tazhabu. Yazhabu lelaki, tazhabu perempuan. Boleh ya? Ta, tastabin, yastabin. Tetapi sini perkataan selepas dia ialah sabilu. Sabilu tu agak-agak perkataan tu dikira lelaki ke perempuan, muzakkar ke muannas. Muzakkar kan, pasal tak nampak ta kan. Kalau perempuan sabilatun lah kot. Sabilatun kan. Baik, dari sini perkataan sabil tu boleh dikira muzakkar lelaki dan boleh dikira muannas perempuan. Dia dua alam. Dia dua alam perkataan tu. Lelaki pun boleh, perempuan. Muzakkar pun boleh, muannas pun boleh. Jadi kalau kata walitastabina sabilu, boleh. Dia kira muannas perempuan. Sebab tu dia guna ta, tastabin. Ataupun kalau ada qiraat kata waliyastabina, liyas sabilu, boleh. Sebab sabilu tu muzakkar lelaki. Ya. Cuma dalam bahasa Arab kebanyakannya menganggap bahawa sabil itu muannas, perempuan. Dalam banyak-banyak tu dia kira perempuan. Sebab tu dia guna dalam bacaan kita ni, dia kena tastabinu, ta, menunjukkan perempuan. Walitastabina
sabilu. Walitastabina sabilu. Saya pun keliru. Kenapa tastabina sabilu? Secara sabilu ni saya faham muzakkar. Saya duk faham selama ni muzakkar. Rupanya tengok bahasa Arab, sabilu tu boleh muzakkar lelaki, boleh muannas perempuan. Jadi sebab saya tengok salah ni macam ayat Quran ni salah, tapi takkanlah Quran salah kan. Jadi Quran tu bahasa Arab. Quran tu bahasa Arab, dia tidak ada kesalahan dari sudut bahasa Arab. Baik, walitastabin. Itu dari sudut grammar dia lah. Kenapa dia pakai ta, kadang-kadang boleh pakai ya. Baik, supaya jelas bagi kamu sabilul mujrimin, jalan orang yang salah, orang yang buat maksiat. Ya jelas. Allah Ta'ala jelaskan perkataan tersebut. Baik. Sini maknanya di antara perkara yang benar dan di antara perkara yang batil, dia akan ada percampuran, dia akan ada kekeliruan. Sehingga kadang-kadang kita tak dapat nak faham yang mana satu salah, yang mana satu benar. Baik, ada ajaran yang heboh baru ni yang menyatakan Muhammad adalah Allah. Muhammad adalah Allah. Nampak Muhammad adalah Allah. Baik. Ini ajaran ni dia bukan sesat biasa. Dia bukan sesat biasa. Tapi dia sesat kufur. Dia bukan sesat biasa. Kalau sesat biasa tu dia masih lagi Islam. Tapi ajaran Muhammad adalah Allah, dia bukan sesat biasa-biasa, tapi dia sudah sampai kepada sesat dan kufur. Kenapa dia kufur? Kerana menisbahkan ketuhanan kepada makhluk, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Quran Allah memberi panduan kufurnya golongan Nasrani. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Dalam Quran apa dia? Kafir, murtad tu. Jadi dalam Quran laqad kafara, telah kafir. Dengan nas Quran, telah kafirlah orang yang berkata apa? Innallaha huwal masih ibn Maryam. Sesungguhnya Allah adalah Isa. Allah itu Isa, Isa itu Allah lah. Jadi dengan nas Quran kafir. Jadi kalau kata Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad, kafir. Jelas Baik. Tetapi ini kata nak cari jalan beza tu ada tafsiran yang mungkin digunakan untuk menyatakan bahawa Muhammad itu Allah. Iaitu tafsir Qul huwallahu ahad. Apa makna qul? Katakanlah. Qul katakanlah. Qul katakanlah. Siapa? Wahai Muhammad. Qul katakanlah. Mesti ada sesiapa dalam tu. Kita kata, minumlah. Siapa? Minumlah. Yang kita suruh tu lah. Orang yang kita suruh minumlah. Kan? Katakan. Ayat ni turun kepada Nabi. Mana? Wahai Muhammad lah.
Huwa, dia adalah Allah yang Esa. So, dia tu kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Itu tafsiran yang benar. Tetapi orang yang kata dia akan ada mu'iktiqad Muhammad Allah ni, dia mungkin akan menggunakan ayat ini untuk menyatakan bahawa Muhammad itu Allah dengan kaedah bahasa, iaitulah kata ganti nama, pronoun mesti patah balik kepada sebelum dia. Kalau kita kata Allah, mana dia nak patah balik mana? Allah depan, bukan sebelum. Kata ganti nama sebelum ke selepas dia patah balik? Saya suka makan nasi lemak. Ia sangat sedap. Ia tu siapa? Nasi lemak. Patah balik. Kan? Sebab ni ayat pertama, dia tak boleh nak patah balik. Allah jumpa tak? Tak ada. Katakanlah wahai Muhammad, dia, yakni Muhammad, adalah Allah yang Esa. Kita nak lawan macam mana ni? Sebab bahasa dia mesti patah balik. Bismillah bukan satu ayat daripada surah Qul Huwallah. Bismillah adalah, tapi bukan. Kaedah bahasa macam tu. Kaedah bahasa macam tu. So macam mana nak jawab? Sebab tu bila ajaran ni dia kata Muhammad tu tak ada kemaluan, Muhammad tu tak ada, kan ajaran tu kan? Ajaran yang viral 2-3 minggu sudah tu. Dia ambil ayat tu lah. Muhammad tu tidak melahirkan anak, tidak diperanakkan sebab Muhammad tu Tuhan. Muhammad tak ada anak sebab Muhammad tu tak ada kemaluan. Nampak tak? Dia ambil roh, semangat daripada ayat ni nak menyatakan Muhammad tu Tuhan, Muhammad itu adalah Allah. Sebab ada itu semua tu fake je tu. Itu semua gambaran. Itu yang kata laqad kafara ni. Telah kafir. Telah kafir orang yang berkata Isa Allah adalah Isa, nak Isa Allah, Muhammad Allah, kafir. Dengan nas daripada Al-Quran. Ini bukan makna sesat biasa-biasa ni. Ini sesat kufur ni. Maknanya minum arak pun lebih ringan daripada kata macam ni. Sebab orang yang minum arak masih Islam, masih ada iman. Orang yang berjudi dia masih ada iman. Tapi kalau kata macam ni, saya tak berjudi, saya tak minum arak. Tak, kata macam ni lagi berat. Sebab dia bawa kufur. Nas daripada Quran, laqad kafara. Ada satu lagi ayat, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafirlah orang yang berkata Allah salah satu daripada 3, Trinity tu. Nas Quran kata kafara, kafir. Ayat lain kalau buat judi ke apa, mencuri ke, potong tangan, tak kata kafir. Ini terus kata kafir. Ini mana sesat yang sangat-sangat sesat. Baik, sini kita cuba faham dari sudut bahasa. Bahasa memang kata ganti nama tu dia patah balik kepada sebelum. Tetapi pada masa yang sama kita juga kena tengok konteks ayat. Kita juga kena tengok konteks ayat. Konteks ayat. Contoh dia, ni contoh ayat orang lelaki sikit lah.
Boleh baca? Saya suka makan nasi lemak. Ia sedap. Ia tu siapa? Nasi lemak. Ia tu nasi lemak. Ia ni nasi lemak. Okey. Ni ayat untuk orang lelaki ni. Saya suka makan nasi lemak di kedai Kak Janda. Ia sedap. Siapa yang sedap tu? Haji. Yang sedap tu siapa, Haji? Jauh sangat nasi lemak, jauh. Haji, patah balik mana, Haji? Ni okey lah, yang ni dekat, nasi lemak. Mana yang sedap? Nasi lemak ke Kak Janda ke? Kedai sedap. Kedai tu sedap. Jauh, nasi lemak jauh. Kedai. Yalah, kedai tu, makanlah kedai tu sedap. Kita kata kedai tu sedap, maksud kita kedai tu sedap ialah makanan dia kan. Makanan. Bukan kedai tu kita tak boleh makan. Itu bahasa. Jadi sini konteks ayat sedang berbicara tentang nasi lemak ke janda tu? Nasi lemak. Jadi patah balik sinilah. Jauh. Tak apalah jauh pun. Konteks dia macam tu. Konteks dia macam tu. Jadi sini memang dekat. Tapi patah balik jauh. Jauh tu sini. Di sini ni. Ada sini ni. Tuhan kamu. Orang Arab Quraisy tanya Nabi, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Macam mana Tuhan kamu? Kan? Adakah Tuhan kamu daripada emas, daripada perak? Jadi ayat ni nak wahyu, nak jawab soalan Tuhan kamu tu. Jadi katakanlah wahai Muhammad, dia tu dan Tuhanku, Tuhan. Kamu tanya Tuhan kamu tu, dia tu Tuhanku. Yang kamu duk tanya-tanya tu adalah Allah yang Esa. Jauh tak kembali dia? Ya, boleh tak? Boleh dari sudut bahasa. Ayat yang kedua tadi tu. Pasal kita tengok konteks. Tengok sebab nuzul. Tengok sebab nuzul ayat tu baru kita faham. Dia tu apa dia? Jadi dia tu dalam sebab nuzul ayat. Bukan tengok bahasa patah balik kepada yang dekat. Tak. Ya. Itu cara kita nak faham nas Al-Quran. Ya. Tapi kata-kata nak jelas jalan tu jalan orang yang salah dan sebagainya. Kalau kita tak perhalusi betul-betul, kita pakai buah tu kembali kepada dekat, yakni Muhammad. Akhirnya, Muhammad adalah Allah. Dia akan jadi sesat. Yang kita bimbang jadi sesat dah, kufur. Ya. Baik. Habis ayat 55. Kemudian ayat 56. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakanlah, ada qul sini. Qul, katakanlah. Yang ni tak apalah. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Sesungguhnya saya. Saya tu siapa? Saya tu siapa? Nabi Muhammad. Patah baliklah. Patah balik. Qul. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Kata apa? Inni, sesungguhnya saya. Saya tu Nabi Muhammad lah. Patah balik. Munasabah dengan konteks ayat. Ya. Sesungguhnya saya nuhitu, dilarang, an a'budal ladzina tad'una min dunillah, untuk menyembah
apa yang kamu sembah selain daripada Allah, ataupun untuk berdoa kepada benda-benda yang kamu minta doa kepada dia min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu doa mestilah diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ayat ni dia kata tad'una, yang kamu minta doa tu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada tak apa, doa untuk tak apa. Doa untuk si mati, doa untuk sekalian muslimin. Tapi nak doa minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Tidak boleh minta kepada sesiapa pun. Ya? Itu jelas daripada ayat tu. Jadi sebab itu bila kita tengok doa kita, doa-doa dalam Quran sebagai contoh, semua doa-doa dalam Quran adalah meminta kepada Allah. Misalnya dalam Quran ada doa yang dimulakan dengan Rabbana. Ada 70 lebih kurang lah ayat dalam Quran Rabbana tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an amin. Rabbana hablana min azwajina. Rabbana wa taqabbal du'a. Semua tu ada 70. Bila Rabbana tu doa. Jadi doa tu semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian doa dalam hadis Allahumma, Allahumma, tak ada doa pun minta kepada makhluk, semua minta kepada Allah. Hatta doa masuk tandas pun Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kan, doa masuk masjid, keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min rahmatika, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma, ada Allahumma tu. Doa mesti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah ada ajaran yang kata boleh minta kepada makhluk, boleh minta kepada orang mati ni orang soleh, dia wali Allah, bila kita minta kepada dia, nanti dia akan sampaikan kepada Allah. Itu berlawanan dengan nas Al-Quran. Inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dun. Aku dilarang meminta doa kepada benda yang kamu minta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dia minta kepada wahai wali songo, tolonglah aku. Wahai kubur sekian, itu benda yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim. Ya? Tapi kan si mati ni wali Allah, kan? Si mati ni dengar tak? Boleh jadi dengar, boleh jadi tak dengar. Allah dengar tak? Allah Maha mendengar. Jadi yang jelasnya, yang clear, Allah Maha mendengar. Si mati ni tak pasti boleh jadi dengar, boleh jadi tak dengar. Kan? Kita ambil yang clear. Yang tak clear tu tak selalu kacau. Tak selalu buat benda yang tak clear tu. Tapi ustaz tu kata boleh. Tak clear, tak jelas. Tok Syekh tu kata boleh, tak clear. Tok Syekh tu tahu mana kata mayat tu mendengar. Tok Syekh tu tahu mana kata mayat tu sampaikan kepada Allah. Tak clear. Ya? Jadi ambil benda yang jelas dalam agama kita. Saya bandingkan orang yang minta kepada kubur ni, ada dalam budaya masyarakat juga, dan dia minta kepada kubur. Pergi kat kubur sekian minta, wahai si mati tolonglah kami. Wahai si mati, berilah syafaatmu kepada kami pada hari akhirat nanti. Pasal si mati itu orang soleh. Saya kata, kalau boleh minta kat orang soleh yang mati ni, pergilah minta kat Buddha. Buddha pun orang soleh juga. Buddha orang soleh tak? Buddha soleh. Orang soleh.
Pergi kat patung Buddha tidur tu, wahai Buddha, tolong. Maksudnya, sama-sama mayat kan. Kan? Ni orang soleh, Buddha pun orang soleh juga. Jutaan pengikut dia. Soleh tak soleh Buddha tu juta-juta pengikut dia. Boleh atau tak boleh? Minta kat Buddha. Boleh atau tak boleh? Kalau minta kat Buddha tak boleh, maka minta kat orang mati, sama lah. Allah bagi akal kepada kita. Allah bagi akal kepada kita. Jadi, tapi adalah sedikit sebanyak budaya minta kepada kubur tu. Ini, kalau kita tengok Quran, kalau kita gunakan akal yang sihat, dia sesuatu yang tidak harus kita lakukan. Kemudian kata Allah, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, la attabi'u ahwa'akum, aku tidak ikut hawa nafsu kamu. Kalau ikut hawa nafsu, qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Nescaya aku sesat. Kalau aku ikut hawa nafsu kamu, sembah apa yang kamu sembah, aku ni sesat. Wa ma ana minal muhtadin, dan aku tidak termasuk daripada kalangan orang yang mendapat hidayah. Jadi kita disuruh menyalahi hawa nafsu kita, disuruh menyalahi hawa nafsu kita. Tapi bukan kita mematikan hawa nafsu. Kita menyalahi hawa nafsu dan kita menggunakan hawa nafsu itu dalam cara yang dibenarkan oleh agama kita. Cara yang dibenarkan oleh agama kita. Hawa nafsu nak kepada duit, hawa nafsu nak kepada harta. Hawa nafsu nak kepada duit, hawa nafsu nak kepada harta. Jadi kalau kita ikut hawa nafsu, maka kita tidak mempedulikan bagaimana cara kita dapat harta itu. Cara rasuah ke, cara mencuri ke, tak kira, yang penting dapat harta. Jadi agama mengawal hawa nafsu kita. Kita ada keinginan kepada harta, tapi agama salurkan hawa nafsu itu dengan cara mendapatkan harta dengan cara yang baik, cara yang halal. Bukan terus buang hawa nafsu dah. Kita ada hawa nafsu nak minum, nak makan, tiba-tiba kita buang terus. Jadi apa? Tak makan, tak minum, letih tak. Kita makan minum, tapi kalau hawa nafsu, dia tak kira makanan tu halal ke, haram ke, sumber dia tak kira. Itu kalau hawa nafsu. Jadi agama dia mengatur hawa nafsu makan kita tu, makan minum kita tu, makanan yang halal, minuman yang halal. Cara dapat sumber makanan tu pun halal. Dia kawal. Dia bukan terus buang hawa nafsu kita tu, tapi dia kawal. Ini maknanya, yang maksud ayat ni ikut hawa nafsu, hawa nafsu yang merosakkan kita, tak peduli kepada peraturan agama. Jadi kalau kita buat macam tu, ikut hawa nafsu, Allah menyatakan aku akan sesat dan aku tidak termasuk daripada orang yang dapat hidayah. Jadi ayat ni diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya prinsip dia, kalau Nabi sendiri pun ikut hawa nafsu, Nabi kata, qad dalaltu, aku sendiri pun akan sesat. Tidak berlakulah kepada Nabi kan. Nabi itu maksud. Tapi nak ceritanya prinsip agama tu kena pegang betul-betul, sehingga dalam ayat ni Nabi sendiri kata, kalau aku menyalahi agama, ikut hawa nafsu, aku sendiri pun akan sesat. Aku tidak termasuk orang yang dapat hidayah. Sampai tahap yang sebegitu. Kena jaga perkara agama ini. Kemudian ayat 57 kata Allah Subhanahu wa taala lagi, qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku aku tu Nabi Muhammad, ala bayyinatin, di atas keterangan, bukti yang jelas, keterangan tu pula min rabbi, daripada Tuhanku, daripada Allah. Yang ni adanya Quran, adanya wahyu, bayyinah, keterangan.
Wa kadzdzabtum bih, dan kamu dustakan pula dengannya, dengan apa yang dibawa itu, apa wahyu yang disampaikan itu kamu dustakan, ya. Nah, kemudian bila mereka dustakan, mereka duk cabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalaulah Muhammad tu benar, cubalah dia turunkan azab sekian-sekian. Kalau Muhammad tu benar, cubalah dia buat sekian-sekian. Cabar, ya. Maknanya dicabar, maknanya apa yang berlaku kepada umat terdahululah. Umat Nabi Nuh tenggelam dalam banjir. Apa lagi? Umat Nabi Lut, ya. Diterbalikkan bumi, kan? Baru ni ada berapa hari bulan? 29 kah? 29 kah? 28, 29 kah? Ada orang buat spanduk dekat Sogo tu. Dia tulis apa? LGBT, kan? Apa dia tulis? Hak manusia, kan? Hak manusia, lebih kurang gitulah. It's not a crime, gitulah baca di sana. Kan? Dia mula berani spanduk. Yang bawa tu Muslim kan non-Muslim? Nampak Muslim, nampak muka tu Muslim, nampak muka tu Melayu, Muslim kot, bawa pusing tu, kan? Maknanya kita bimbang pokok ni jabar, ya. Dan kalau benar, mintalah Allah turunkan azab. Kami buat benda ni, benda jahat ni. Katalah mufti tegur. Kalau mufti benar, mintalah mufti doa supaya Allah terbalikkan bumi untuk kami, apa? Jadi cabaran itu berlaku sekarang, dan cabaran itu berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk Nabi Muhammad bagi jawapan, Allah bagi jawapan untuk Nabi Muhammad, ma indi ma tasta'jilu nabi. Tidak ada di sisi aku apa yang kamu nak segerakan. Kamu minta begini, aku tak boleh nak buat apa. Kalau kamu cabar, kalau Muhammad benar, turunkanlah azab. Nabi Muhammad tak ada kuasa turunkan azab, tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Jadi Nabi Muhammad tak boleh turunkan azab lah. Kenapa? Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum melainkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi Muhammad pun tak ada kuasa nak hukum orang ni, nak turunkan azab, kita ada kuasa? Kita pun tak ada kuasa. Ya, kita tak ada kuasa. Jadi kalau kita tegur orang tu, kalau dia cabar kita tak boleh nak kata apa. Kan? Kita tak boleh dah, ni 3 hari mati ni. Pasal lawan nasihat saya 3 hari mati. Tak boleh, jangan kacau. Sebab kita tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa. Baik. Sini ada satu hadis. Faham ayat ni, Nabi Muhammad tak ada kuasa. Apa yang mereka minta tu Nabi Muhammad tak ada kuasa. Tetapi ada satu hadis. Dalam satu hadis, berlaku perang, mereka menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehinggalah turun 2 malaikat yang jaga bukit. Turun 2 malaikat yang jaga bukit. Lalu malaikat ni menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Muhammad kata ya aja, malaikat ni akan angkat bukit hempap penduduk kawasan tu. Ada ta'in tu. Ya. Kalau Nabi Muhammad kata ya, suruh perintah angkat bukit, malaikat akan angkat letak jahanam kan penduduk kawasan tu. Mana Nabi Muhammad ada kuasa tak? Ada. Ayat ni kata ma indi ma tasta'jilu nabi. Aku tak ada kuasa yang kamu duk minta-minta nak hukum kamu ke, aku tak ada kuasa. Tapi dalam hadis, malaikat datang offer, tawarkan kepada Muhammad,
Nabi Muhammad kata ya ya, dia nak campak bukit atas penduduk tu. Ayat Quran kata tak ada. Hadis kata macam ada. Hadis sahih ni. Sahih. Ayat Quran kata tak ada. Ayat Quran 57 ni kata tak ada. Nabi Muhammad tak ada kuasa. Hadis kata Nabi Muhammad ada kuasa. Sebab malaikat datang offer, tawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita nak Nabi Muhammad tak ada kuasa. Kerana Quran. Kerana Quran. Yang hadis tu kebetulan malaikat tu datang offer, tawarkan. Bukan Nabi Muhammad saja dia, oi malaikat bukit. Nabi Muhammad tak boleh buat apa, tiba-tiba malaikat datang. Tanya Nabi kan, offer pada Nabi. Bukan Nabi ada kuasa panggil malaikat tu. Kan? Nah, sekali itu je lah. Tapi Nabi tak mau. Nabi tak mau. Sebab Nabi harap akan lahir daripada penduduk kawasan ni keturunan yang beriman nanti. Nabi tak buat. Pergi tempat lain pula, lawan Nabi. Nabi boleh panggil lagi? Nabi tak panggil. Malaikat lain tak datang tawarkan dah. Maksudnya Nabi tak ada kuasa. Jadi peristiwa sekali tu je, bukan Nabi panggil, bukan Nabi arahkan, malaikat tu datang minta izin, tawarkan kepada Nabi untuk empat. Tapi Nabi tak ada kuasa. Okey? Macam kita lah macam kita orang biasa kan. Kita orang biasa kan. Kita tak boleh nak arah menteri besar. Kita tak boleh arah menteri besar. Tapi menteri besar tawarkan, nak offer kita. Adakah kita lagi berkuasa pada menteri besar? Hari tu kalau kita terima, dapatlah. Hari lain kita kata, ni menteri besar kenal saya ni. Dulu dia offer kat saya. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Kan? Pegawai dia kata, mana boleh. Kan? Tak boleh lah kan. Itu dia offer, tak apalah. Kita nak gunakan dulu dia offer, kita tak mau tu. Lepas tu kita nak guna nama, tak boleh lah. Jadi malaikat sekali tu je datang, lepas tu tak tawarkan lah. Jadi hadis tu tidak berlawanan dengan Quran. Kerana Quran dasar, Nabi Muhammad tak ada kuasa. Ya. Ma'indi ma tasta'jilu nabi, inil hukmu illa lillah. Hukum tu hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaqussul haqqa. Allah menerangkan kebenaran. Allah menerangkan perkara yang benar. Ataupun Allah yang menentukan perkara yang benar itu. Wa huwa khairul fasilin. Dan Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Kemudian ayat akhir untuk pagi ni, ayat 58. Qul law, sebab dia sambungan ayat tu. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jikalau sesungguhnya di sisiku ada benda yang kamu nak segerakan itu, laqudiyal amru baini, nescaya diputuskan keputusan di antara aku dan di antara kamu. Kalau keputusan tu bagi kepada Nabi Muhammad, ataupun kita bagi pada kita lah. Kita tegur orang, tak mau dengar. Ya Allah, kau musnahkanlah orang ni. Kan? Ya Allah, kau matikanlah. Ya Allah, engkau bagilah dia kemalangan, patah kaki, patah tangan. Ya Allah. Kalau keputusan ada kepada kita. Siapa yang lawan saya, semua akan jadi macam tu. Ikut saya. Qala law anna indi ma tasta'jilu. Kalau benda tu ada kepada aku, la qudiyal, habislah, selesailah. Siapa yang tak mau ikut saya, semua akan jadi jahanam. Tapi ma indi, ayat 57 tu, ma indi, aku tak ada apa. Tak ada kuasa. Kemudian akhirnya wallahu a'lamu bizzalimin. Allah lebih tahu siapakah orang yang zalim. Kerana kita tidak mengetahui. Sebab itu keputusannya bukan di tangan kita, bukan yang kita tentukan, Allah yang tentukan. Kerana Allah lebih tahu siapakah orang yang sebenar-benarnya zalim. Orang yang sebenar-benarnya derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nampak orang tu macam kaki maksiat. Kita nampak
kita nampak dia kaki maksiat. Jadi kita pun kalau kuasa ada pada kita nak hukumlah dia. Tapi kita tak tahu, mungkin sedekah dia banyak, mungkin dia semayang tahajud, istighfar malam-malam, kita tak tahu. Konsep dia, wallahu a'lamu bizzalim. Allah lebih tahu siapakah orang yang zalim. Jadi jangan kita rasa kita ni hebat sangat, kita ni ahli syurga. Orang lain semua ahli neraka. Jangan rasa hebat sangat. Barangkali bila ada perasaan tu, kita rasa kita ahli syurga, itulah dosa kita yang besar, kita rasa bangga, kita rasa takabur, maka kita akan dihumban masuk ke dalam neraka kerana dosa takabur kita itu. Itu kata Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, kadang-kadang maksiat yang menyebabkan kita rasa hina, kita rasa takut kepada Allah, lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan kita rasa megah, kita rasa hebat, kita rasa takabur. Orang ni buat maksiat. Dengan sebab maksiat tu dia rasa hina, dia rasa berdosa, dia rasa bersalah. Lebih baik daripada orang yang buat taat, tapi orang tu dia rasa hebat, dia rasa megah, dia rasa takabur. Riak. Nampak? Ni maksiat, ni buat maksiat, ini buat taat. Tapi natijah dia, yang ni dalam hati dia menyesal, dia takut pada Allah. Yang ni dia rasa sombong, takabur. Walaupun dia duduk semayang apa, tapi dalam hati tu. Kan? Jadi yang buat maksiat ni, kadang-kadang, bukanlah dia 100%, kadang-kadang yang buat maksiat ni lebih baik sebab pengakhiran dia tu adalah baik. Dia rasa takut, dia insaf dan sebagainya. Itu panduan daripada Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Baik, habislah kita dekat tu. InsyaAllah nanti kita sambung ayat 59. Ada soalan kan? Baik, kita berhenti setakat tu. Wallahu a'la wa a'lam. Ada soalan apa? Kita ada kematian, kita sama-sama doakan kepada saudara Khairul Anwar bin Ishaq yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li Khairul Anwar bin Ishaq. Allahumma ighfir li Khairul Anwar bin Ishaq. Allahumma ighfir li Khairul Anwar bin Ishaq. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wassi' mudkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa a'idhu min 'adzabil qabri wa fitnatihi min 'adzabil nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum saya lupa, kita dah bicara dah buku ni dulu kan? Jadi untuk ulang kaji, Muhammad itu Allah. Saya dah sebutkan dalam buku ni pada muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5. Saya dah sebutkan tafsiran Qul Wallah tu muka surat 3 sampai muka surat 5. Kita dah bicarakan ajaran sesat ni. Wallahu a'lam. Kalau siapa yang nak boleh jumpa dengan saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.